Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu qala intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Umar bin Muslim ila Zaid bin Arqam falamma jalasna ilayhi qala lahu Husain laqad laqita ya Zaid khairan katsira wa ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sami'ta hadithah wa ghazawta ma'ah wa sallaita khalfah laqad laqita ya Zaid khairan katsira hadithna ya Zaid ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابن أخي والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفونيه ثم قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فينا خطيبا بماء يدعى خمة بين مكة والمدينة فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيبه وأنا تارك فيكم ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي فقال له حسين ومن أهل بيته يا زيد أليس نساؤه من أهل بيته قال نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده قال حسين ومن هم قال هم آل علي وآل عقيل وآل جعفر وآل عباس وقال حسين كل هؤلاء حرم الصدقة Qala na'am. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian.
daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu an. Kata dia, pada satu hari aku bersama dengan Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim, kami pergi ziarah satu sahabat Nabi yang bernama Zaid bin Arqam radhiyallahu an. Tuan-tuan, Zaid bin Arqam ni siapa? Zaid bin Arqam adalah satu orang sahabat daripada kalangan orang Madinah, orang Ansar. Dia masuk Islam daripada umur budak-budak. Zaid bin Arqam ini, waktu dia masih budak-budak, dia dah curi-curi ikut Nabi SAW dalam perang Uhud. So, kalau sekiranya ikut umur dia, Nabi tak bawa dia dalam perang Uhud. Tapi dia semangat tinggi, dia nak pergi juga. Dia cucuri, dia masuk, menyelinap di dalam kumpulan tentera yang terdiri daripada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in untuk sama-sama turun di dalam perang Uhud. Tapi Nabi SAW dapat tangkap dia. Nabi kata dekat dia, wahai Zaid, hang ikut buat apa? Dia kata, kerana aku nak mati syahid. Nabi kata, hang pergi balik. Maka Zaid bin Arqam dihantar balik. Dan Nabi tak benarkan dia ikut bersama dengan rombongan Nabi SAW di dalam perang Uhud. Zaid bin Arqam ini satu orang manusia yang daripada kecil-kecil dia membuktikan keimanan dan kepercayaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Nabi SAW. Sehingga kan diceritakan dalam sebuah hadis, dia ikut Nabi SAW dan satu musafir. Nabi keluar safar, dia ikut sekali dengan Nabi SAW. Dan kebetulan di dalam musafir itu, Nabi dan para sahabat Nabi ditimpa susah. Dalam kumpulan yang ada sama musafir dengan Nabi itu, ada satu orang yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia ni satu orang yang sangat popular, satu orang yang sangat terkenal kerana sifat nifak dia. Kerana dia ni kepala munafik pada zaman Nabi SAW. Waktu dia ada dalam musafir itu, waktu susah tu, Abdullah bin Ubay bin Salul, dia sudah bercakap di depan geng-geng dia. Dia kata, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta yanfaddu. Abdullah bin Ubay bin Salul ini apabila dia tengok Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi ditimpa susah di dalam musafir, dia kata dekat kawan-kawan dia, la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah. Dia kata, aku bagi ingat dekat hampa semua, jangan ada siapa daripada kalangan geng kita ni yang pergi tolong sahabat-sahabat Nabi dan Nabi waktu mereka susah ni. Jangan ada siapa tolong, dia kata. Hatta yanfaddu, supaya apabila mereka kena susah kerana ikut Nabi, mereka susah, mereka akan tinggal Nabi, dia kata. Ni Abdullah bin Ubay bin Salul yang bila depan Nabi tunjuk muka manis, bila depan Nabi tunjuk beriman, bila depan Nabi tunjuk kata dia pun gelut nak Islam. Tapi dia pepat di luar, dia rancung di dalam. Dia tunjuk kata dia bagus, tapi dalam masa yang sama pisau duk ada belah belakang. Bila Nabi dan para sahabat Nabi ditimpa susah di dalam musafir itu, dia bagi warning dekat geng dia. Dia kata jangan ada siapa pergi tolong sahabat-sahabat Nabi ini, supaya bila mereka tahu kata ikut Nabi susah, mereka akan tinggal Nabi. Rupa-rupanya cakap dia ni didengar oleh Zaid bin Arqam yang riwayat hadis yang kita baca tadi. Bahkan Zaid bin Arqam dengar
Abdullah bin Ubay bin Salul kata, dia kata la irja'na ilal Madinah la yukhrijanna al-a'azzu minhal adzal. Dan ini dua potong perkataan Abdullah bin Ubay bin Salul ini adalah ayat daripada surah Al-Munafiqun. Ayat daripada surah Al-Munafiqun. Cakap dia tu Tuhan ambil buh dalam Quran. Bukan kerana nak tunjuk kata dia baik, tapi nak habaq kata jahatnya Abdullah bin Ubay bin Salul ni. Maka kata dia kata jangan dah siapa daripada kalangan kita tolong Muhammad dan tolong kawan-kawan Muhammad. Bahkan la irja'na. Ni lepas pada kita balik dari musafir ni, kita balik pergi ke Madinah, la yukhrijannal a'azzu minhal adzal. Kita orang-orang yang mulia ni, dia kata kita akan perambat depa ni, golongan hina ini. Di depan dia tunjuk kata dia muliakan Nabi, tapi dalam hati dia cukup jijik dengan Nabi ni. Sabang saat dia kata kita biar depa bagi susah, saat lagi bila kita balik sampai di Madinah, kita perambat ni semua ni. Muhammad dengan orang-orang yang ikut Muhammad ni kita perambat keluar daripada bumi Madinah. Cakap dia ni didengari oleh Zaid bin Arqam. Zaid bin Arqam pada masa tu budak-budak lagi. Apa Zaid buat? Zaid kata fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbartuhu bidzalik. Zaid lari pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila balik ke Madinah, dia pergi menghadap Nabi, dia bagi tahu dekat Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah," dia kata, "Tuan jaga-jaga sikit dengan Abdullah bin Ubay bin Salul. Semasa kita ditimpa susah di dalam musafir baru ni, dia ada cakap macam ni, macam ni, macam ni." Zaid bin Arqam pergi cerita benda ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dalam hadis tu, dia kata fa arsala ila Abdullah ibni Ubay fasa'alahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam satu orang pemimpin yang tidak akan dengar sebelah pihak. Ini yang kata Nabi ni. Zaid bin Arqam main mengadu, main mengacum dekat dia, kata Abdullah bin Ubay bin Salul sudah cakap macam ni, macam ni, macam ni. Nabi dengar, tak terus pakai. Sebaliknya, Nabi hantar satu orang pergi jumpa Abdullah bin Ubay bin Salul. Pergi tanya dia, betulkah hang ada cakap macam ni? Betulkah masa kita musafir baru ni, kita ditimpa susah, hang ada bagi tahu dekat kawan-kawan hang, kata jangan duk tolong kawan-kawan Muhammad ni, biar bagi mereka rasa susah. Saat lagi bila balik Madinah, kita perambat mereka. Mereka ni orang hina. Betulkah hang ada cakap macam ni? Sifat munafik memang terbukti. Bila Nabi SAW tanya dia, dia kata tak, dia kata. Bahkan dalam hadis kata, fajtahada yaminah ma fa'ala. Sungguh-sungguh dia bersumpah depan Nabi. Dia kata, takkan saya nak kata lagu tu. Oh, yang kata munafik ni. Dia kata, ya Muhammad, engkau tahu aku siapa? Sebelum engkau mai ke Madinah ni, aku ni orang kenamaan di Madinah ni. Oleh kerana hang masuk mai ke Madinah ni, aku bagi laluan dekat hang. Kalau betul aku tak suka dekat hang, masa hang masuk Madinah tu, aku tak bagi dah laluan dekat hang. Aku bagi laluan ke hang, maknanya aku dengan hang ni, hati aku bersih. Takkan aku nak kata macam tu. Sudah tentu orang yang buat mai cerita dekat hang ni, dia pembohong besar, dia kata. Nabi SAW bila dengar macam tu, Nabi rasa macam Zaid bin Arqam ni berbohong. Nabi rasa macam tu. Pasal apa? Pasal munafik ni memang pandai bercakap. Bila dia bercakap ni, Nabi percaya ke dia? Bahkan kata Abdullah bin Ubay bin Salul, dia kata kadzaba Zaid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, ya Rasulullah, kalau Zaid yang cerita benda ni dekat hang, dia bohong hang, dia kata. Dan Nabi kelihatan macam percaya cakap Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Zaid, dia kata fa waqa'a fi nafsi mimma qaluhu shiddah. Dia kata aku terasa hati betul, dia kata. Aku bercakap benar,
Telinga aku dengar sungguh dia bercakap. Bila aku habaq dekat Nabi, Nabi macam percaya dekat Abdullah bin Ubay bin Salul. Aku berasa hati sungguh dengan benda ni. Dan Zaid bin Arqam ini bawa diri. Dia korang keluar daripada rumah. Dia duduk di rumah. Semayang jemaah pun dia miss. Dia korang attend, korang hadir majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pasal apa? Pasal sedih. Pasal dia bercakap benar, tiba-tiba orang tak percaya. Hak pemohong orang percaya. Dia sedih. Kata dalam hadis tu, hatta anzalallahu tasdiqi. Allah turun ayat Quran membenarkan aku, Zaid bin Arqam kata. Nampak tuan-tuan, manusia ni kalau sekiranya dia benar, akhirnya kebenaran itu orang akan tahu. Walaupun lepas mati orang tahu kata dia benar, tetapi orang akan tahu kata dia benar. Dia dah sedih dah, dia dah kecil hati dah, dia dah bawa diri dah, dia dah duduk di rumah dah, dia tak mau dah nak mai duduk bersama dalam majlis Nabi. Dia jarang-jarang keluar. Pasal apa? Pasal kecil hati. Pasal aku cakap benar, ini yang aku terima. Allah Subhanahu wa taala turun satu ayat membenarkan Zaid bin Arqam ini. Turun ayat 1 surah Al-Munafiqun. Allah kata, iza ja'akal munafiqun. Turun ayat tu. Wahai Muhammad, apabila mai kepada kamu satu munafik, cerita. Nabi SAW dengar ayat tu. Nabi pergi cari Zaid bin Arqam ini. Nabi pergi jumpa dia. Nabi kata dekat dia, wahai Zaid, engkau benar. Nabi kata. Zaid bin Arqam ini apabila wafat Nabi SAW, dia menjadi tempat rujuk di kalangan orang-orang yang kemudian, di kalangan tabi'in. Mereka rujuk dekat dia. Hadis yang kita baca ni nak habaq 3 orang, Yazid bin Hayyan, Husain bin Sabrah dan Umar bin Muslim. Mereka pergi cari Zaid bin Arqam, nak tanya dia apa-apa cerita yang dia boleh cerita kat mereka tentang Nabi SAW. Bila mereka sampai di depan dia, mereka kata dekat dia, laqad laqita ya Zaid khairan kathira. 3 orang ni kata dekat dia, Zaid, hang beruntung betul. Pasal apa? Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasal hang dapat tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untung tuan-tuan. Kita hari ni duk dengar hadis Nabi ni tak kira dah. Teringin nak tengok yang kata rupa Nabi ni macam mana. Kita tengok muka orang baik-baik, kita tengok muka orang alim-alim, kita tengok muka orang saleh-saleh ni, kadang teringat dalam kepala kita, Nabi ni muka macam ni kah? Pasal apa? Pasal teringin kita nak tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah para tabi'in, depa tak dan tengok Nabi, depa dan tengok sahabat Nabi. Depa pergi kata dekat dia, laqad laqita ya Zaid khairan kathira. Hang beruntung Zaid. Pasal apa? Pasal laqad ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Korang-korang hang dan tengok Nabi, kami tak ada. Wa sami'ta hadithah. Hang beruntung. Pasal apa? Pasal hang dengar hadis direct daripada Nabi. Kita dengar orang duk habaq, Nabi kata lagu ni, Nabi kata lagu ni, Nabi buat macam ni, rupa Nabi macam ni. Kita dengar orang kata. Tetapi sahabat Nabi, mereka direct dengar Nabi kata. Mereka dengar Nabi kata sambil mata boleh duk tengok wajah Nabi SAW yang mulia. Sahabat ni kok mana pun mereka istimewa berbanding dengan kita. Bahkan kata dia apa? Dia kata bahkan beruntung hang ni wahai Zaid, wa ghazauta ma'ah. Pasal hang dapat peluang pergi perang bersama dengan Nabi SAW. Dapat peluang duk ada dalam tim, dalam pasukan tentera yang dipimpin oleh Nabi SAW. Wasallaita khalfah. Bahkan hang beruntung pasal hang dapat semayang berimam di belakang Nabi SAW. Entah semalam kita baca satu hadis di masjid semalam ni, cerita tentang Jabir bin Abdillah. Umur dah dekat 80, mata buta dah. Jabir bin Abdillah. Cerita dia ni cukup hebat. Piut Nabi mai jumpa dia. Piut Nabi. Tak dan tengok Nabi. Walaupun dia keturunan Nabi, darah keturunan Nabi, dia piut.
Dia pergi jumpa Jabir bin Abdullah, nak pergi tanya Jabir tentang macam mana cara tok nek dia buat haji. Kita boleh buat haji pakai turut orang buat. Orang buat lagu mana, kita buat lagu tu. Orang terapa pergi Hajar Aswad, kita terapa pergi Hajar Aswad. Orang pusing Kaabah kok kiri, kita pusing kok kiri. 3 round pertama orang lari, kita lari. Round keempat sampai ke-7 orang berjalan, kita berjalan. Kita boleh tikam turut ibadat kita. Tapi tak puas. Lebih baik kalau kita nak buat ibadat ni, kita tahu Nabi buat macam mana. Pasal apa? Pasal tentu tak silap. Daripada kita ikut orang yang belum tentu betul. Walaupun dia ni, Muhammad ni, nama dia ni piut Nabi, tapi dia pergi cari sahabat Nabi yang bernama Jabir bin Abdullah, nak tanya Jabir, wahai Jabir, hang dulu mengaji dengan tok nek aku, dengan Nabi SAW. Cerita mai sat dekat aku, macam mana haji Nabi SAW. Jabir bin Abdullah, apabila dengar kata dia ni piut Nabi, dia buka kancing baju budak ni, buka 2 kancing, dia suar tangan dia, dia pegang dada budak ni. Dia pegang dada budak ni. Pasal apa? Pasal ini piut Nabi. Ini hadis yang kita nak baca ni sekali lagi. Kita nak tengok macam mana Nabi SAW pesan, suruh buat baik kepada ahlul bait, kepada kaum keluarga dia, kepada anak cucu dia, kepada cicit, kepada piut dia. Kalau kita tahu betul sah dia daripada keturunan Nabi, kita kena buat baik ke dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka kata Husain bin Sabrah kepada Zaid bin Arqam, dia kata, kok mana pun tuan beruntung. Pasal tuan dapat dengar hadis daripada Nabi. Tuan boleh berperang bersama dengan Nabi. Tuan boleh sembahyang di belakang Nabi. Laqad laqita ya Zaid khairan kathira. Wahai Zaid, hang untung berbanding dengan kami. Dia berkata. Kata dia, hadithna ya Zaid ma sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, Zaid, cerita mailah dekat kami, apa pun tak apa. Janji benda tu hang dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Zaid, ya bena akhi, wallah laqad kabirat sinni. Zaid bin Arqam kata dekat depa 3 orang ni, dia kata, aku ni tua dah. Wa qaduma ahdi, janji Allah dekat dah dengan aku. Maksudnya Nabi kata aku dah, Zaid bin Arqam kata aku dah tua, aku nak mati tak lama dah. Wa nasitu ba'd alladhi kuntu a'i min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Banyak dah benda hak Nabi habaq aku pun terlupa dah, dia kata. Benda hak aku dengar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak dah yang aku tak ingat, dia kata. Fama haddathtukum faqbalu. Hak mana yang aku teringat, aku cerita, ambillah benda tu. Terimalah benda tu. Wa mala, mana-mana yang aku tak boleh nak ingat dah, aku lupa dah pasal aku dah tua, fala tukallifunihi. Jangan paksa aku sebab aku tak boleh ingat banyak dah, aku dah tua. Zaid bin Arqam kata macam tu. Summa qala Zaid, kata Zaid apa? Qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman fina khatiban. Satu yang aku ingat, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri bagi khutbah dekat kami semua. Bima'in yud'a khumma, di satu tempat wadi yang ada air, dan tempat itu dipanggil khumma. Satu benda aku ingat. Nabi satu hari depan sahabat-sahabat di tempat yang bernama khumma, tempat yang ada air ni, Nabi bangkit berdiri, Nabi bercakap depan semua orang. Dan tempat tu baina Makkah wal Madinah. Kedudukan dia antara Mekah dengan Madinah. Fahamidallah wa athna alaih. Nabi mulakan ucapan dia dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'adha wa dhakkara. Dan Nabi bercakap nasihat dan juga peringatan kepada sahabat-sahabat semua. Nabi kata, ayyuhan nas, fa innama ana bashar. Nabi kata, aku ni manusia. Aku bukan malaikat, aku manusia sama macam hamba. Yushiku an ya'tiya rasulu rabbi.
Nabi kata, dekat dah rasanya utusan Tuhan aku, maksudnya malaikat maut nak mai ke aku. Nabi kata, aku tak lama dah nak hidup ni. Fa'ujibah. Nabi kata, dan aku dah ready untuk menghadapi saat wafat aku. Cukup dah aku. Aku dah umur dekat 63 dah. Kalau sekiranya Allah takdirkan aku sampai masa, fa'ujibah. Aku dah ready untuk menyahut panggilan balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu. Wa ana tarikun fikum thaqalain. Cuma aku tinggal dekat hampa dua benda berat, Nabi kata. Aku tak ada nak tinggal banyak benda. Aku tak ada duit ringgit, aku tak ada harta, aku nak tinggal dekat hampa dua benda yang thaqil, yang berat. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama, Nabi kata aku tinggal Quran. Fihil huda wan nur. Quran itu di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya. Quran ni tuan-tuan. Oh tuan-tuan. Kalau baca dalam surah An-Nahli, dalam surah An-Nahli, dia nak cerita ni tentang manusia ni, ada di kalangan manusia ni yang apabila fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, sampai masa mati. Ada manusia yang Allah yuraddu ila ardhalil umur. Dia kata Allah extend, Allah tangguh kematian dia sampai ardhalil umur, sampai umur nyanyuk. Dalam surah An-Nahli dia cerita. Kita semua ni masing-masing habuan. Tak tahu. Ada Tuhan bagi kontrak 40 tahun. Duk sihat elok-elok, bangkit pukul 5.30, nak pergi pancong, nak mandi, nak pergi sembahyang subuh, pijak apa ke atas lantai pancong, terleceh, terantuk di bucu pancong tu, habis. 40 tahun ni Tuhan bagi kontrak tamat. Ada orang Allah bagi dekat dia sampai 75 sakit. Sakit daripada 75 sampai 85 baru mati. Allah bagi habuan masing-masing. Tak boleh siapa cakap lagu mana, tak boleh. Umur 75 jatuh sakit, tu pun dah okey dah tu. 75 ni Tuhan bagi dalam zaman hari ni dah cukup bagus dah. Sakit tu tak mati sampai umur 85, 10 tahun Allah simpan dia bedridden. Orang putih kata duk tidur kerah kejung atas katil aja. Anak cucu daripada mula simpati kesian sampai dia naik meluat, kencing berak buah di kain, sampai anak-anak ni sampai hang tolak ke aku tolak ke hang, hang bagi alasan tu, aku bagi alasan ni. Yang ni yang Quran kata may yuraddu ila ardhalil umur. Tuhan bagi kat dia, dia dapat habuan tu, tua, nyanyuk, sakit, tak mati. Dan dia cerita dalam tafsir ayat tu, dia cerita apa? Dia kata tapi kalau sekiranya orang tu dia ahli Quran, ni nak abang ni, kalau orang tu dia ahli Quran, dalam hidup dia, seumur hidup dia Quran ini kawan dia. Bangkit pagi, nak boleh ke masuk waktu subuh baca Quran. Habis semayang subuh baca Quran. Saat lagi nak tunggu masuk lohok baca Quran. Dia ni dengan Quran ni berpisah tiada. Dia kata kalau sekiranya manusia ni jenis macam ni, Allah tak bagi ke dia ardhalil umur. Allah tak bagi dia nyanyuk. Sampai hari mati dia tak nyanyuk. Tuan-tuan, dengan Quran ni jangan buat main-main. Dalam hadis kita duk baca ni, Nabi kata apa? Wa ana tarikun fikum thaqalain. Aku tinggal dekat hampa dua benda yang berat. Apa dia? Yang pertama kitabullah, Quran, fihil huda wan nur. Yang kata Quran itu hampa boleh jumpa petunjuk di dalam dia, hampa boleh jumpa nur, cahaya di dalam dia. Tapi pasal apa Quran ini Allah kata dia benda berat? Pasal dia berat ni, nak baca pun berat. Yang kata Quran ni tuan-tuan.
Tak usah tanya orang lain. Tak usah tunjuk jari ke orang lain. Tanya diri kita sendiri. Dalam sehari, adakah kita baca Quran? Dalam seminggu, adakah kita baca Quran? Dalam sebulan, adakah kita baca Quran? Atau kita manusia yang tunggu Ramadan aja baru nak baca Quran? Maknanya membaca Quran ini berat. Maka kerana berat itu, tidak ramai orang boleh buat. Nabi tahu dah. Sebelum wafat Nabi habaq dah, aku tinggal dekat hampa dua benda berat. Yang pertama apa dia? Quran. Quran berat nak baca. Apatah lagi nak beramal dengan Quran. Lagi berat. Apatah lagi nak implement, nak melaksanakan hukum Quran. Lagi berat. Kita korang-korang, kita di Malaysia ni korang-korang. Apa dia tuan-tuan? Korang-korang. Brunei dah jalan dah hukum Quran. Korang-korang. Jadi bila Brunei dah jalan, kita insya-Allah mudah sikit untuk nak jalan. Pasal apa? Pasal kita jadikan Brunei ni sebagai satu pilot project. Ada orang yang meletakkan keyakinan penuh dengan hukum Quran. Tapi ada orang, dia tak kata dia tak yakin. Tapi dia, lagu tu. Nah abang tak ada perkataan. Dia tak kata dia tak yakin. Tapi dia lagu tu. Dia duk main salam sejuk. Dia duk berasa, siapa nak kerat tangan ni? Dia duk fikir siapa nak kerat tangan ni. Dia tak jadi buat. Dalam pada masa yang sama pula doktor pula duk beritahu kata kami tak mau kerat. Dalam pada masa yang sama doktor beritahu kami tak mau kerat. Pasal ini menyalahi etika kami. Kami tidak boleh potong tangan orang sihat. Doktor kata macam tu. Kalau dia disahkan kencing manis yang kalau sekiranya tak kerat boleh membawa mudarat badan dia, yang tu kami boleh potong. Itu memang etika kami. Menyelamatkan pesakit tu daripada sakit yang lebih teruk. Kami potong anggota yang buruk ni. Tapi kalau dia duk sehat, duk cergas, elok, duk apa semua, kerana mencuri ni, nak pergi potong tangan dia, kami tak gamak, doktor kata. Jadi bila kata doktor tak gamak potong, siapa nak potong? Jadi ada orang benda macam ni, dia ambil fikir. Dia tak boleh buat lagi. Dia dah. Pasal apa? Pasal tak ada orang nak kerat. Nampak tuan-tuan? Jadi kita tengok ni, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, mungkin Allah nak jadikan bumi kita di sebelah kita sini ni, Allah nak bagikan keberkatan yang melimpah. Allah buka hati Sultan Brunei, bagi dia teringat nak buat dulu. So duk ada di sebelah Brunei ni, duk tunggu tengok apa nak jadi. Kalau sekiranya berjaya apa yang ada di Brunei, insya-Allah dia akan melimpah mai ke kita. InsyaAllah. Kalau satu masa dulu kita senang-senang boleh jumpa orang Melayu bercakap terang-terang tak mau kepada hukum ni. Tapi hari ni dah berubah tuan-tuan. Daripada mula dah duk bercakap. Hak duk kata tak mau dulu, dah duk bercakap kata saya sebagai orang Islam saya mesti kena sokong. Ini hukum Quran. Cuma kita belum bersedia. Kurang sikit dah. Kurang sikit dah. Dia tak cengih lawan tu dah. Dia kata kita sebagai orang Islam, kita mesti kena terima. Tapi benda ni kita tak boleh buat gopoh. Okey dah, cakap tahu tu pun okey dah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sebenarnya pun benda ni tidak boleh gopoh. Tuan-tuan, Sudan pernah cuba nak implement hudud. Failure, gagal. Pakistan, kalau tak silap saya, pernah cuba nak implement hudud. Failure, gagal. Pasal apa? Pasal kalut. Benda ni tak boleh kalut. Dia kena buat elok-elok. Pasal apa? Pasal kita tak mau bila benda dibuat kalut-kalut, akhirnya makan diri. Akhirnya backfire, memburukkan nama Islam balik. Kita tak mau. Buat lagi elok-elok. Selaras dengan falsafah hukum Islam, bukan nak potong tangan orang sangat, tapi nak menegakkan keadilan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Setidak-tidaknya sudah ada usaha duduk berbincang. Kalau nak buat macam mana, sudah dikira baik sebagai langkah permulaan walaupun sudah lewat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Quran yang Nabi kata aku tinggal dekat hampa, dua benda yang berat. Berat dari segi apa? Bacanya pun berat.
Nak mengambil amal, nak beramal dengan isi kandungan dia berat. Nak melaksanakan segala hukum yang ada di dalam dia lagi berat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata hadis tu, fakhudhu bi kitabillah. Nabi kata, hampa ambillah Quran ini, wastamsiku bih, pegang kemah-kemah. Nabi kata, Quran ini kitab suci yang aku turunkan kepada orang Islam. Istimewa. Hampa ambil kitab ni, wastamsiku bih, pegang kemah-kemah. Fahatha ala kitabillah wa raghaba fihi. Kemudian Nabi SAW duk bagi motivasi kepada sahabat-sahabat ni, suruh percaya dan suruh pegang dengan Quran. Bukan senang tuan-tuan. Quran ni kita sedang tak sedang tuan-tuan, dia duduk main sampai ke tahap Quran hanya dia lagu-lagukan saja. Sedangkan Quran itu satu kitab yang hidup. Kitab yang disuruh jadikan dustur perlembagaan hidup orang Islam. Tiba-tiba akhirnya Quran itu turun martabat. Kita menurunkan martabat Quran itu kepada baca waktu orang sakit saja. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Summa qala Nabi SAW. Kemudian Nabi kata, wa ahlu baiti. Aku tinggal dekat hampa anak cucu aku. Nabi kata, udzakirukumullah fi ahli baiti. Nabi kata, aku pesan sungguh-sungguh dekat hampa semua, dalam hal nak menjaga anak cucu aku ini, pedomanlah kepada hukum Allah. Nabi kata ni, anak cucu yang aku tinggal ni, dalam hal menjaga anak cucu aku ni, mestilah berdasarkan kepada kitab Allah. Dia kata, udzakirukumullah fi ahli baiti. Udzakirukumullah fi ahli baiti. 3 kali Nabi ulang. Nabi kata, aku pesan sungguh-sungguh dekat hampa, dalam hal nak menjaga anak cucu aku ni, berpedomanlah kepada Al-Quran, kepada kitab Allah. Pasal apa Nabi kata lagu tu tuan-tuan? Pasal kita tengok apabila wafat Nabi SAW, jadilah benda yang tidak patut jadi kepada anak cucu Nabi. Apa jadi kepada Sayyidina Husain? Dibunuh di Karbala. Cucu Nabi. Yang Nabi ni sayang Husain ni, Allah yang mengetahui. Nabi sayang kepada Hasan dengan Husain ni, Allah yang mengetahui. Tetapi akhirnya cucu hak Nabi cukup sayang ni dibunuh, dipancung kepala di Karbala. Nabi SAW pesan, dalam pada duk pesan, berlaku apa yang Nabi takut benda tu berlaku. Bukan sahaja Husain dibunuh di Karbala, bahkan berapa ramai ahlul bait, ahli keluarga Nabi SAW dibunuh dalam kejadian Karbala itu. Dan kejadian itu sampai hari ini dalam sejarah, dia menjadi satu titik pemisah besar di antara Sunni dengan Syiah. Sampai hari ini, orang Syiah yang sampai ke tahap dia menghalaikan darah orang Sunni ni pasal apa? Pasal dia tuduh kata yang bunuh Husain itu orang Sunni. Dia kata. Punca tu aja. Sampai hari ni dendam mereka ni tidak habis-habis. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sayangnya Nabi SAW kepada Sayyidina Husain, cucu dia ni dimasukkan di dalam banyak hadis Nabi SAW. Ditunjukkan kepada kita bagaimana Nabi SAW dengan cucu ni, kehidupan Nabi dengan cucu ni lagu mana. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Al-Bara bin Azib radhiyallahu an, dia kata, ra'aitul Hasan ibn Ali ala atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul Allahumma inni uhibbuh fa ahibbah wa ahbib man yuhibbuh. Tu dia tuan-tuan. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Al-Bara bin Azib, dia kata, ra'aitul Hasan, mata aku tengok cucu Nabi Sayyidina Hasan bin Ali, anak Sayyidina Ali ni, ala atiqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi angkat Hasan cucu dia ni boh atas tengkok ni. Apa orang panggil? Kokong kah? Kokong. Ambil cucu ni boh atas tengkok ni. Nabi dengan cucu ni manja macam tu.
Belum kita cerita Nabi tengah khutbah nampak cucu jatuh di luar masjid, Nabi turun pergi angkat. Turun pergi angkat cucu ni. Sayang Nabi kepada anak cucu dia ni. Kata Al-Bara' bin Azib, dia kata Ra'aitul Hasan bin Ali, aku tengok Hasan anak Sayyidina Ali ni ala atiq ni, duk ada atas batang tengkuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa yaqul, sambil Nabi buh atas tengkuk duk main dengan dia, Nabi kata Allahumma inni uhibbuh. Nabi kata, ya Allah, ya Tuhanku, aku sayang dia ni. Nabi sayang ni Hasan Husain ni, Nabi cukup sayang. Nabi kata, Allahumma inni uhibbuh. Ya Allah, aku sayang budak ni. Fa'ahibbah. Maka hendaklah hampa sayang ke dia. Nabi kata, aku sayang dia. Tolonglah hampa semua sayang dekat dia. Wa ahbib man yuhibbuh. Dan minta, ya Allah, sayanglah kepada siapa yang sayang cucu aku ni. Itu dia. Nabi kata, ya Allah, aku sayang budak ni. Nabi kata, ya Allah, hampa sayanglah dekat dia kerana aku sayang dia. Nabi kata, ya Allah, sayanglah siapa-siapa yang sayang dia. Makna kata 3 lapis sayang Nabi tunjuk kepada cucu dia ni. Maka menjadi kewajipan kepada semua orang, bila tahu kata itu keturunan Nabi SAW, wajib kita sayang. Tuan-tuan pernah dengar hadis tentang Fatimah. Riwayat daripada Al-Miswar bin Makhramah radhiyallahu an. Kata dia, inna Aliyan khataba binta Abi Jahlin. Ini nak cerita Nabi sayang anak cucu dia. Fasami'at bidzalika Fatimah. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqalat, yaz'umu qaumuk annaka la taghdab li banatik. Wa hadha Ali nakihun binta Abi Jahlin. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته حين تشهد يقول أما بعد أنكحت أبا العاص بن الربيع فحدثني وصدقني وإن فاطمة بضعة مني وإني أكره أن يسوءها والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله عند رجل واحد فترك علي الخطبة أو كما قال. Hadis riwayat Imam Bukhari daripada Al-Miswar bin Makhramah, cerita Nabi sayang dekat anak dia Fatimah. Daripada Al-Miswar bin Makhramah, dia kata, inna Aliyan khataba binta Abi Jahlin. Sayyidina Ali ni dalam pada jadi menantu Nabi, dalam pada hidup miskin. Ali ni miskin. Dalam pada menantu Nabi, dalam pada satu orang miskin, sengak-sengak pergi meminang anak Abu Jahal. Tu kata orang sengak ni bahaya. Sengak, tengok ada seorang lagi. Anak dua dah, baru bini tu atau. Ni sengap ni, yang kata orang sengap ni. Ali bin Abi Talib, bagus, sengap, pergi meminang pula anak Abu Jahal. Nampak? Fasami'at bidzalika Fatimah. Nak tutup macam mana? Satu hari orang WhatsApp dekat dia, laki hang pasang seorang lagi. Nampak? Sampai ke telinga Fatimah, kata Ali nak pi meminang, tak menikah lagi, nak pi meminang anak Abu Jahal. Fa'atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawat pi jumpa pak dia, pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, Fatimah bila sampai depan Nabi, dia kata dekat Nabi, yaz'umu qaumuk annaka la taghdab li banatik. Dia kata, ayah, saya duk dengar orang-orang dalam masyarakat kita duk kata, ayah, kalau dengan saya, dengan anak perempuan ni, ayah tak akan marah apa pun. Dia kata. Nampak tuan? Psikologi. Dia pergi kata lagu tu dulu dekat Nabi. Dia kata, ayah, saya duk dengar orang duk abang kata ayah ni sayang kat saya ni anak perempuan, apa pun ayah tak akan marah saya. Dia kata.
Wa hadha Ali. Ni saya nak report dekat ayah ni pasal Ali menantu kesayangan ayah ni. Wa hadha Ali nakihun binta Abi Jahlin. Ayah, saya nak abang. Ali menantu kesayangan ayah ni, dia nak pergi meminang anak Abu Jahal. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi dengar cepuih bangkit berdiri. Nabi ni. Oh, dia tak boleh. Pasal apa? Fatimah ni anak kesayangan dia. Jangan sakiti hati anak kesayangan dia. Bila anak kesayangan mai habang ayah ni, Ali ni menantu kesayangan ayah ni, saya dengar spy saya bagi tahu, kata dia nak pergi meminang anak Abu Jahal. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi cepuih bangkit. Fasami'tuhu hina tashahhada yaqul. Miswar yang meriwayatkan hadis ni, dia kata bila Nabi bangkit-bangkit berdiri, dengar Nabi bercakap. Nabi kata, ankahtu Abul As bin Ar-Rabi' fahaddathani wa sadaqani. Nabi kata, aku ada cukup dah pengalaman. Pengalaman luka hati anak ni. Nabi kata, aku dah ada pengalaman. Anak Nabi seorang nama Zainab. Zainab, anak Nabi. Menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Nikah. Abul As bin Ar-Rabi' kemudiannya tidak masuk Islam. Bila Nabi hijrah daripada Mekah mai ke Madinah, Abul As masih kapiak lagi. Menantu Nabi masih kapiak lagi. Dan anak Nabi Zainab duduk dengan laki dia di Mekah. Nabi hijrah tinggal daripada laki bini di sana. Abul As, menantu Nabi, bila Nabi bawa Islam, dia tidak mau ikut Islam. Nabi hijrah pergi Madinah. Nabi sampai di Madinah no, kemudian jadi perang. Dalam perang Badar, di antara tawanan perang Badar ni siapa dia? Abul As bin Ar-Rabi' menantu Nabi. Salah seorang mai daripada Mekah no nak mai serang Nabi. Nabi pak mentua dia. Dia mai daripada Mekah nak serang Nabi dan dia ditawan di dalam perang Badar. Yang kemudiannya ditawarkan kepada orang-orang hadu ada dan tawanan perang Badar ni, siapa yang ada duit, ada harta, ada kekayaan, mai tebuih. Orang tawanan perang Badar ni mai bayar duit, kemudian mereka akan dibebaskan. Anak Nabi yang kata nama Zainab, isteri kepada Abul As bin Ar-Rabi' no, hadu ada di Mekah no, berita sampai kat dia, kata laki dia kena tawan dengan ayah dia. Zainab buat apa? Dia tak ada apa. Dia bukan orang kaya. Cari. Kalung. Hadiah mak dia, Khadijah. Khadijah isteri Nabi. Hadiahkan satu kalung kepada dia hari dia menikah dengan Abul As bin Ar-Rabi'. Kalung tu Khadijah hadiah dekat dia. Dia kirim kalung tu mai ke Madinah untuk nak bebas laki dia. Tuan-tuan. Bila sampai Nabi kata tengok kalung tu, habis. Nabi dengan Khadijah ni cerita habis. Kita dah cerita banyak dah. Nabi dengan Khadijah ni sampai habis. Sampai Aisyah pun cemburu ni, tak tahu nak abang. Dia kata aku tak pernah tengok pun muka Khadijah ni. Tapi aku cemburu dekat Khadijah ni. Tak macam aku cemburu kat orang lain. Dia kata pasal apa? Pasal Nabi dengan Khadijah ni, dia ada satu sentimental punya benda. Sehingga kan Aisyah kata Nabi dengan Khadijah ni, kalau dia sembelih sekok kambing, jangan siapa tepuh kambing tu. Melainkan setelah dia bagi dekat kawan-kawan Khadijah dulu. Nabi dengan Khadijah ni, sentimental dia macam tu. Tiba-tiba mai depan dia kalung arwah isteri dia. Tengok-tengok kalung tu, Nabi teringat dekat Khadijah. Tengok-tengok kalung tu, Nabi teringat dekat anak dia Zainab, yang menjadi isteri kepada Abul As Ar-Rabi' ini. Nabi SAW tengok tu, Nabi kacau. Nabi pergi jumpa komander tentera yang jaga tawanan ni. Nabi tak salah guna kuasa dia. Cuma Nabi pergi habang dekat dia elok-elok. Nabi kata, ini menantu aku. Nabi kata. Dan ini kalung arwah isteri aku punya. Aku tak minta kamu bebaskan dia. Tapi kalau sekiranya kamu bebaskan dia, aku terima kasih. Nabi kata. Masya Allah tuan-tuan. Kita kalau Nabi mai kata lugu tu, ya Allah.
Kuda tu bubuh pelana elok-elok, duduk dia hampir. Aku tak mau nak ni hang kacau saja. Depa ni pun okey, understood, faham maksud Nabi. Depa bebaskan dia ni. Cuma Nabi panggil dia, menantu tak guna ni, Nabi panggil dia. Nabi kata dekat dia, wahai Abul As, kamu dibebaskan. Dan kalung ni ambil awak balik, bagi dekat anak aku. Dengan satu syarat, kamu dibebaskan. Hantar anak aku mai dekat aku seberapa segera. Nabi tunjuk dia betul. Kamu dibebaskan dengan syarat, anak aku yang menjadi isteri kamu hantar mai segera kat aku. Abul As pun kata okey, tak ada masalah. Dia balik pergi, dia habang kat bini dia, kat Zainab, dia kata Pak Hang suruh pergi kat dia. Ceritanya. Jadi Nabi sudah ada satu pengalaman benda ni, macam mana hati ni. Macam mana hati ni apabila anak dia duduk dalam situasi, dalam keadaan yang macam tu, Nabi sudah ada pengalaman itu. Nabi tak mau benda ni berlaku dekat Fatimah. Nabi tak mau. Bila Ali pido berkenan dekat anak Abu Jahal, bila Fatimah mai jumpa Nabi, Fatimah kata, bapa, saya duduk dengar orang duduk kata, bapa kalau dengan saya, bapa apa pun apa akan ikut. Bapa tak akan marah saya. Ni menantu kesayangan bapa ni nak buat pasal, dia nak pergi menikah dengan anak Abu Jahal. Nabi dengar-dengar cepuih bangkit duduk, Nabi sebut benda ni. Nabi kata apa? Dia kata, ankahtu Abul As bin Ar-Rabi'. Aku pernah bagi salah seorang anak aku, Zainab, menikah dengan Abul As Ar-Rabi'. Begitu jadi dia. Hati ni merana menderita, dia kata. Wa inna Fatimata bid'atun minni. Nabi kata, ini Fatimah, dia darah daging aku. Nabi kata, ini Fatimah, dia satu bid'ah. Dia satu bahagian daripada diri aku. Nabi kata, wa inni akrahu an yasu'aha. Nabi kata, aku tak suka orang sakiti dia. Nabi tegas. Aku tak suka siapa pun menyakiti dia. Walaupun yang sakiti dia ni laki dia, Ali. Kalau kerana Ali nak pergi menikah seorang lagi, anak aku nak makan hati. Aku tak suka benda ni berlaku. Nabi kata. Wallahi, Nabi kata, la tajtami'u bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bintu aduwillah inda rajulin wahid. Nabi kata, demi Allah, tidak akan berlaku benda ni. Anak aku bersuamikan satu orang yang juga memperisterikan satu orang yang merupakan anak kepada musuh Allah. Wallahi, aku tak akan bagi benda ni jadi. Aku tak akan benarkan anak aku pisah suami dengan satu lagi perempuan yang merupakan anak kepada aduwillah, anak kepada musuh Allah. Nabi kata. Bila Nabi cakap tegas macam tu, hadis kata apa? Fattaraka Aliyun al-khitbah. Ali bila dengar dia naik cuak, dia tak jadi menikah dengan anak Abu Jahal. Takut juga kat Pak Mentua dia. Kan, dia tak jadi macam Mat Nispu dalam filem apa tu. Dia tolong doa pula dekat menantu dia, bagi jadi bang. Hampirlah 3 ke 4 hang jalan. Nabi dah. Nabi kalau benda ni nak bawa kepada sakit hati anak kesayangan dia, Nabi tak bagi. Begitu sekali sayang Nabi kepada ahlul bait, kepada ahli keluarga dia sendiri. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kalau sekiranya ada lagi di kalangan kita hari ini orang yang memang betul ahlul bait, wajib ke atas kita menunjukkan sayang kita kepada dia selagi mana dia mengikut jalan Allah Subhanahu wa taala dan jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 16. Bahrul Mazi jilid 16 muka surat 30. Mimpi dan beberapa pengajaran Nabi padanya. Sesungguhnya pada mimpi itu ada beberapa pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu telah sudah diterangkan di dalam beberapa masalah di dalam beberapa bilangan yang telah lalu. Ni tak habis lagi cerita mimpi ni, tak habis lagi. Malam ni kita try tengok selaju boleh bagi habis. Dia kata, dan di sini dikeluarkan oleh At-Tirmizi satu riwayat akan bicara mimpi dan pengajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panjangnya. Hadis dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala fi akhir zaman
la takadu ru'yal mu'min takzib. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata, akhir zaman tiada hampir mimpi orang mukmin itu bohong. Itu hadis dia. Nabi kata dunia bila lagi dekat nak kiamat, kalau orang yang bagus-bagus mimpi, hampir-hampir mimpi itu betul. Dia kata begitu. Kemudian Nabi bagi satu clue. Nabi kata wa asdaquhum ru'ya asdaquhum haditha. Nabi kata dan bermula yang lebih benar, yang lebih betul mimpi mereka itu ialah mimpi orang yang lebih benar dan lebih betul pada cakapnya. Kalau dia ni satu orang yang memang soleh, cakap ni tak merapu, memang cakap dia tu kalam dia kalam hikmah, akhlak dia sangat terpuji, kalau dia mimpi, hampir-hampir mimpi dia betul. Nabi kata. Itu hadisnya. Masalah kita hari ni apa tuan-tuan? Kerana hadis ni, dia pakai mimpi rayuh hendah dah hari ni. Allahu Akbar. Ni, kerana hadis ni bagi satu ruang. Kata kalau sekiranya satu syarat dia apa? Dekat akhir zaman. Yang kedua syarat dia apa? Orang yang bermimpi itu orang baik sungguh. Baik itu pengenalan dia macam mana, dia akhlak baik, cakap dia baik, tingkah laku dia baik, dia memang orang yang terpuji. Kalau sekiranya dia mimpi dia hampir benar. Hari ini dia main lah. Dia pada 1, 2, 3, 4, 5, 8 orang mimpi, kata Dajjal keluar main lah. Oh ya dah. Lepas tu dia suruh pakat-pakat baca surah Al-Kahfi. Pasal Dajjal nak main. Bagus tak bagus? Bagus. Bukanlah ni daripada zaman Nabi ada lagi, Nabi dah suruh baca dah surah Al-Kahfi. Bukan kerana 8 orang ni mimpi. Takut kita ni apa dia? Takut kita ni. Takut sebahagian orang ni akan terpedaya. Sehingga sampai ke satu tahap, dia kata kalau syekh ni mimpi, nak jadi macam wahyu pula. Itu yang kita takut. Kita takut yang tu. Apabila kita terlalu memuliakan satu manusia yang bukan Nabi. Takut. Kan dalam hadis Nabi kata, ihzaru zallatal alim. Nabi kata hati-hati dengan gelincirnya orang alim. Orang alim ni maksudnya apa? Manusia. Manusia ni maksudnya apa? Boleh tersilap. Bila kita terlalu lebih memuja dia, takut. Bila dia tergelincir, bila dia silap, bukan dia silap, gerabak dia berapa panjang, silap semua. Yang tu takut. Maka yang mengikat benda ni apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Bukan syekh tu. Tapi yang mengikat benda ni ialah Quran dan hadis Nabi. Walaupun seminggu ni, walaupun dalam sebulan ni, walaupun dalam setahun ni, walaupun dalam 5 tahun ni, nampak dia satu syekh yang hebat. Tapi kalau berlaku satu hari, dia bercakap, kalam dia tu bercanggah dengan Quran dan hadis Nabi, maka kita ikut siapa? Kita ikut Quran dan hadis Nabi, bukan ikut dia. Apabila kesilapan dia tu boleh dibuktikan oleh pihak lain, kata dia silap dalam bab ni. Pasal apa dia silap? Pasal dia kata macam ni, sedangkan Quran kata macam ni. Terang dia silap. Pada ketika itu, kita kok mana pun, kita kena bersama dengan Quran dan hadis Nabi. Kita tidak boleh terus sanggup mati syahid dengan dia. Pasal dia belum tentu syahid lagi. Nampak tuan-tuan? Benda ni kena sebut. Pasal apa? Pasal kebimbangan tu ada. Kebimbangan tu ada. Apabila terlebih di dalam memuja manusia, kesilapan boleh berlaku di mana-mana. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini hadis bagi tahu apa? Kata menjelang akhir zaman, hampir-hampir mimpi orang yang betul-betul baik, hampir-hampir mimpi mereka betul. Tapi nak menentukan orang tu betul-betul baik tu, yang tu satu masalah lain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik.
Kata Qastallani di dalam Irsyadus Sari, makna sepotong hadis itu, yakni apabila hampir kiamat dan telah banyak mati orang-orang yang menanggung ilmu syarak, maksudnya ulama makin ramai mati, dan banyak hapus segala pengajaran agama Islam dengan sebab fitnah dan huru-hara yang berlaku, maka adalah orang atas umpama zaman fatrah. Dia kata, tuan-tuan, dunia ni dia makin tua. Macam mana manusia, kita daripada budak-budak kita jadi tua, dunia pun serupa, dia ada umur dia. Dunia kita duduk hari ini dah cukup tua dah. Dunia yang kita duduk hari ini dah cukup tua dah. Dunia ni apabila dia dah terlampau tua, apa jadi? Dia jadi kacau bilau banyak. Pening kan? Hari ni dengan agama ni pun kadang-kadang orang kalau di peringkat awal nak kenal agama ni, dia pening. Sekali lagi dia mula tulis macam-macam dalam Facebook, dia nanti tulis macam-macam, dia nanti hantar SMS, dia nanti hantar WhatsApp, dia nanti hantar apa ni semua tulis kepada ustaz. Dia kata, ustaz, saya pening. Dia tulis tu. Ustaz, saya pening. Saya pergi dengar satu ustaz ni, duk habang sifat salat Nabi. Cara Nabi semayang macam ni, macam ni, macam ni. Saya pergi dekat satu ustaz lain pula, dia pun tajuk sama juga, sifat salat Nabi juga, tapi dia abang tak sama dengan tadi. Saya pening. Dia kata, dah, pening tu nanti tak tu. Semayang tak? Takut pening tak semayang? Tengok itu. Pasal apa dia pergi kelas ustaz ni duk abang ni, cara Nabi semayang ni, duk abang cara Nabi semayang ni saja ni, orang cekang ni. Ni duk abang cara tahiyat saja. Cara tahiyat saja, cara abang tu, kawan yang dengar ni naik takut. Okey, tak apa, dia tahu. Okey. Saya selama ni silap, ni saya dah dapat dah betul, saya pegang yang ni. Malam esok, kawan lain belajak, jom pergi dengar ustaz ni, tajuk sifat salat Nabi ke? Dia kata semalam, dah yang ni ada satu ni, pergi dengar, abang tahiyat lagu lain buat dah. Bagi orang yang ada basic, yang ada ilmu, dia tahu, tak ada masalah. Dia tahu, ini pasal apa ustaz ni kata lagu ni, ini alasan dia. Pasal apa ustaz ni kata lagu ni, ini alasan dia. Tak ada masalah bagi orang yang tahu. Bagi hak tak tahu. Hak tak tahu ni maksudnya apa? Dia bagi dia, betul atau salah? Jadi bila ustaz ni kata cara lagu ni, ustaz ni kata cara lagu ni tak sama, mesti satu betul, satu salah. Dia duk buat hukum tu dalam kepala dia. Akhirnya jadi apa kat dia? Dia jadi confused. Dia bawa pula sampai zaman hari ni, tuan-tuan, dengan zaman internet ni, tuan-tuan, masuk dalam internet, satu dunia tanpa sempadan ni, tuan-tuan boleh type saja, boleh keluar macam-macam cerita ada dalam tu. Dia lagi pening. Pasal apa? Pasal sudah sampai ke satu tahap antara ustaz jalan ni dengan ustaz jalan ni pula duk lawan maki pula dua tu. Allahu Akbar. Dah sampai pula satu tahap hari ni, tuan-tuan, ustaz ni duk mengajar, hak geng ustaz lagi satu mic challenge dia tengah duk mengajar. Sampai ada pula satu pihak ketiga kena bangkit pegang, tarik tangan, terus saja jadi bergaduh. Apa nak jadi dengan Islam kita kalau macam ni? Nampak, tuan-tuan? Dan benda ni berlaku di dalam masyarakat. Pasal apa? Pasal cara menerangkan ilmu tu, cara terang tu, dia boleh pilih untuk terang secara harmoni, tetapi dia pilih terang dengan cara yang menekan orang. Dia boleh habang, tuan-tuan, dia kata ini hadis dia. Baik, Imam Syafi'i berdasarkan hadis ni, Imam Syafi'i kata lagu ni. Ini hadis yang sama, tapi Imam Hambali dia faham macam ni. Hari ni pun ada juga hak nak pegang cara keputusan Syafi'i kata, ada hak kata dia nak pegang cara Hambali kata. Yang tu pun nak jadi hal. Habang elok-elok. Kata ini Syafi'i, ini Hambali. Tak ada salah tang mana pun. Syafi'i pun betul, Hambali pun betul. Hak satu tahiyat, asyhadu an la ilaha illallah. Satu. Hak satu lagi, lagu dua macam tu sepanjang masa. Kan? Dia ada hujah dia. Dia ada hadis dia. Dia ada cara faham dia. Kita tengok dia ada buat macam tu, kita nak buat illallah, kita buat lah. Dia nak buat lagu tu, biar pergi dia lah. Jangan pergi duk ambil tali rapi, aduk ikat jari dia. Ni hang duk gerak-gerak pasal apa? Aku rimah hang tahu, aku tak boleh tengok pun. Janganlah jadi macam tu.
Tapi pasal apa yang dia pergi jadi macam tu? Pasal ada ustaz main duk habang, duk bantai geng hak duk gerak jari ni. Tak payahlah ustaz-ustaz ni pun. Duk bergaduh buat apa? Hatta semayang lagi ramai. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita ni jadi apa? Kerja hak kita boleh siap dalam masa setahun, jadi 5 tahun. Pasal apa? Masa kita, tenaga kita, kita habis dengan perbalahan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka dia beritahu dekat kita di sini, dia kata apa? Bila mai dunia dah makin tua, dia mai zaman ni. Zaman manusia seolah-olah berada di zaman fatrah. Zaman berhajat mereka itu kepada orang yang memberi ingat dan membaharukan bagi pengajaran agama itu. Kena ada orang mai reform balik benda ni. Kena ada satu orang mai kena jadi mujaddid pada zaman itu. Kena refresh balik ajaran Islam kepada umat pada zaman itu. Dia nak kena dah. Pasal apa? Pasal dia jadi kelabu dah tentang agama ni. Sebagaimana kejadian segala umat yang diingatkan mereka itu dengan sekalian Nabi. Macam umat zaman dulu. Nabi-Nabi mai kena duk habaq satu-satu. Kita umat akhir zaman ni pun kena habaq balik satu-satu. Itu sebab kita kata apa? Jalan selamat dia apa dia? Quran dengan hadis Nabi. Tak mau duk main habaq lain daripada tu. Tak mau duk habaq lain pada tu. Ni saya ambil daripada guru saya ni. Guru saya ambil pada guru saya. Tidak ada guru yang lebih besar daripada Nabi SAW. Guru mana pun tak apa. Tapi aku nak dengar kata ini hadis Nabi. Yang tu saja yang betul. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka oleh kerana Nabi kita itu kesudahan segala Nabi. Dan barang yang kemudian daripada Nabi Muhammad merupakan masa yang serupa dengan fatrah. Sebab Nabi Muhammad, Nabi penghabis. Ni kiamat nak jadi bila tak tahu. Daripada wafat Nabi Muhammad dengan nak kiamat, tak ada Nabi dah. Tak ada Nabi dah. Yang ada apa dia? Quran, hadis dan ulama yang menjadi pewaris Nabi. Yang tu saja. Siapa dia? Ulama pewaris Nabi. Ulama yang menerangkan Islam berdasarkan ajaran Nabi SAW. Dia beri ganti akan mereka itu, yakni akan umat akhir zaman itu dengan nubuwah, yakni mimpi yang benar lagi betul. Yang ialah satu juzuk daripada beberapa juzuk nubuwah. Takut tuan-tuan. Tuan-tuan masuk internet ni cukup takut dah dia. Domai pula highlight satu guru pula. Guru ni hebat. Hebat dia pasal apa? Pasal dia hari-hari mimpi Nabi. Oh, jangan sampai macam tu. Too much lah. Orang putih kata too much. Melampau. Hari-hari dia mimpi Nabi. Pasal apa? Dia habang ke anak murid dia. Saya hari-hari mimpi jumpa Nabi. Dia nak suruh anak murid dia junjung dia. Dia nak suruh anak murid dia muliakan dia. Dia sanggup berbohong sampai macam tu. Tidak pernah kita dengar, tuan-tuan, siapa lebih mulia daripada kalangan orang hak duk ada tolak Nabi Muhammad. Selain daripada Nabi Muhammad, hak paling mulia siapa dia? Abu Bakar As-Siddiq. Dia paling mulia. Pasal apa kata dia manusia paling mulia selepas Nabi? Pasal apa? Pasal Nabi kata, amal Sayyidina Abu Bakar kalau bubuh di sebelah penimbang, amal seluruh manusia bubuh sebelah satu lagi. Nabi kata lebih berat amal Sayyidina Abu Bakar. Faham dia apa dia? Sayyidina Abu Bakar adalah manusia paling mulia selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada tuan-tuan pernah jumpa hadis Abu Bakar kata lepas Nabi wafat, dia mimpi Nabi tiap-tiap malam? Jangan merepek orang hari ni. Nak main habaq kata dia mimpi jumpa Nabi malam, tiap-tiap malam. Jangan merepek macam tu. Kerana tidak akan ada manusia yang lebih mulia daripada Abu Bakar As-Siddiq. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tolong. Sebab benda ni, internet dah keluar banyak. Takut kita bila baca. Dan tuan-tuan kena ingat, mailah cerita merepek macam mana pun, akan ada orang ikut dia. Akan ada orang ikut dia. Ayah pin buat cerek besar pun ikut menerung. Apa tuan-tuan nak heran dengan hak takat duk main habang mimpi ini kecil? No, hak habang cerek besar no, cerek ni main pada langit pada apa? Meneru pakat ikut. Tuan-tuan, yang Nabi kata umat akhir zaman ni akan pecah kepada 73. Satu aja yang akan sampai ke syurga. 72 ni siapa nak isi? 72 ni siapa nak isi? Ni hak macam-macam ni lah yang akan isi 72 jalan ni. Tuan-tuan, Nabi kata apa? Pastikan hampa pegang dengan Quran
dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ia dengan penyukaan dan juga penjagaan. Quran, hadis Nabi dah apa semua ni, dia akan mai dalam bentuk nadhiran wa bashira. Dia mai bawa berita ancaman tentang kalau buat salah kena pergi neraka. Dia mai berita bashira. Dia mai cerita kalau hang taat kepada Allah dan Rasul, hang akan masuk ke dalam syurga. Dan kata qil, makna hadis itu, yakni hampirlah berkurangan jam dan hari dan malam dengan sebab cepat jalan. Dengan tanda kiamat. Masa laju. Tuan-tuan, sedang tak sedang tuan-tuan? Malam ni kuliah kita last ni. Kuliah last malam ni. Pasal apa? Bulan depan cuti sekolah. Bulan lagi satu, puasa. Ni, last ni malam ni. Jadi kalau habis lewat sikit, dengan marah lah. Kan? Last dah. Nampak? Nak habang kata apa? Masa tu. Masa. Baru lagi puasa dengan raya ni. Baru lagi. Nak main dah. Ni, hari ni berapa hari bulan tuan-tuan? 6. Tuan-tuan jawab 6 tu betul dah. Kalau jawab kata 6 hari bulan Mei pun betul, abang kata 6 Rejab pun betul. Hari bulan sama. Maksudnya apa tuan-tuan? Ni hak kita duk baca ni. Dan kata qil, makna hadis itu yakni hampir berkurangan jam dan hari dan malam dengan sebab cepat jalan ni. Masa duk jalan 12 jam, 24 jam sama juga. Tapi cepat. Bahasan lagu baru pergi sembahyang jemaat. Pasal apa jemaat pula dah? Biji lagu tu. Haduk bahasan lambat ni gaji je. Itu dia. Apa hari bulan ni dia lambat ni. Gaji aja yang duk bahasan lambat. Hal lain ni dia jadi cepat. Maka iaitu menunjukkan bahawa kiamat sudah hampir. Dia kata. Kiamat sudah hampir. Seolah-olahnya setahun rasa macam sebulan. Tuan-tuan. Ni kita sedang tak tahu. Pukul 12, 1 minit, anak hantar SMS masuk. Siapa hantar tuan-tuan? Assalamualaikum ayah, selamat hari lahir yang ke-73. 73 dah aku ni. Baru tahu 73. Duk puasa macam 37. Anak hantar main 12, 1 minit masuk SMS. Ayah, Assalamualaikum, selamat hari lahir yang ke-73. Mudah-mudahan ayah sentiasa sihat, bahagia bersama mak, panjang umur, murah rezeki. Dia tulis tu. 73 aku ni, kata. Tak sedang tuan-tuan. Tak sedang. Berasan zaman televisyen hitam putih ni pun tak lama lagi berasan. Dia main televisyen nipis macam mana buku sekolah budak-budak tu dia main. Televisyen ni duk main nipis ke tu. Dulu kalau nak angkat televisyen 3 orang angkat. Televisyen dulu siap dengan pintu tutup dengan kulai pak nak cari channel Tom Siam ni. Buka pak tu channel sebelah. Tu pun area kena buh batang buluh, tolak naik tinggi. Kalau kami belah Pulau Pinang lah. Nak tengok Tomoy ni, pukul 11. Pukul 11 keluar orang Tomoy. Hari ni tuan-tuan, ya Allahu Akbar. Yang kata Astro ni, dia masuk channel meneru dalam rumah kita. Tuan-tuan, fikir-fikir balik. Zaman pondok telefon hak tu dia, hak ganggang. Kalau katok kepala pencuri, mati pencuri. Ganggang telefon dulu ni. Baru lagi lepas. Lah ni dia duk main handphone halus-halus, nipis-nipis, buat dalam poket. Tuan-tuan, masa begitu punya cepat duk jalan. Dia kata, rasa sehari macam sejam. Sejam macam lepas membakang satu pelepah kurma. Kata qil, dikehendaki dengan demikian itu, iaitu jadi daripada sebab keluar Mahdi pada waktu itu. Terhampar keadilan dan banyak keamanan. Dia kata, sedang tak sedang, turun dah Imam Mahdi. Bila mai Imam Mahdi ni, keadilan baru boleh rasa di kalangan orang yang doa ada. Dan mewah rezeki dan kebajikan. Maka jika jadilah pada masa itu, rasa-rasa pendeklah harinya kerana bersedak-sedak dengan apa yang ada. Itu ya. Hari ni tuan-tuan, jauh rasa dekat. Anak kita pergi mengaji di United Kingdom, pergi mengaji di London. Malam-malam boleh duk cakap telefon free. Free hari ni. Dengan telefon hak zaman lah ni boleh duk buat bercakap free. Dia duduk dalam wifi zone, kita duduk dalam wifi zone, kita boleh buka, boleh tengok gambar dia, dia boleh tengok gambar kita. Nak puas hati lagi, Skype pasang di komputer tu. Boleh duk tengok dia, mak dengan ayah main duk, boleh sambil duk makan, anak duk sana duk tengok ni, nak makan main ni, bihun, boleh duk buat lagu tu.
Dulu tahun 1970-an, orang tua kita pergi Mekah buat haji. Naik kapal ayak Malaysia Raya. Naik kapal ayak Malaysia Raya. Tulis postcard ni, tunggu hari. Ni nak ambil, mereka ambil tolong pergi post di India ke mana ke post. Kita dapat postcard ni, tengok ni. Mekah hantar main. Mekah apa India? Mereka pergi post tengah jalan. Tengok. Dia tulis anak anda yang dikasihi. Ayah anda dan bonda. Dulu punya bahasa. Ayah anda dengan bonda apa. Sudah sampai di perairan apa. Duka cita dimaklumkan. Setakat ni jemaah yang sama-sama di atas kapal ni mati dah 35 orang. 2 orang lagu tu. Dulu punya pergi haji, tuan-tuan. Budak-budak zaman lah tahu apa tentang benda ni. Lah ni kecil-kecil lagi. Umur baru 11, 12. Pergi umrah 5 kali dah. Mak pak bawa pergi lagu tu ya. Tempat sa'i tu tempat mereka lagu duduk. Jogging seronok. Pergi balik. Dulu nak boleh ke pergi. Allahu Akbar, tuan-tuan. Duk rajut tong Sahara tu saja. Berapa hari? Duk bancuh kopi O ni. Dengan sat lagi cucung peneram keluar mai. Sat lagi kuih kareh, kuih loyang duk keluar ni. Duk ikat tong Sahara. Kita pun duk tanya tong Sahara ni. Mereka ni nak pergi buat haji ni duk tengah padang pasir Sahara ke apa? Bukan tong Sahara. Tong Sahara. Dia nak Sahara kita di sana dalam tu. Dia ada belacan, dia ada Allahu Akbar. Ni semua cerita dulu. Tapi bila kita cerita balik lah ni, berasa macam baru lepas aja zaman tu. Inilah yang dia nak bagi tahu, masa begitu pantas berlalu. Tuan-tuan, dia kata apa? Sabda Nabi SAW, "War-ru'ya yuhadditsu rajul biha nafsah." Ini hak dia abang balik kita baca banyak kali dah. Mimpi ada 3 macam. Yang pertama, dia kata al-hasanatu busyra min Allah. Kalau mimpi baik itu daripada Allah. Wa ru'ya yuhadditsu rajul biha nafsah. Satu lagi mimpi, apa hak kita duk fikir sebelum tidur, hak tu kita mimpi sat lagi. Itu mimpi daripada ingatan diri kita sendiri. Dan yang ketiga, wa ru'ya tahzinun minasyaitan. Ini syaitan mai. Dia mai mimpi kita jumpa apa, lari, tersepak batu nisan, jatuh terguling. Ini syaitan punya kerja. Yang tu kita langkah. Tuan buka muka sebelah. Sabda Nabi SAW. Fa iza ra'a ahadukum ru'ya yakrahuha fala yuhaddits biha ahadan wal yaqum falyusalli. Maksudnya, maka apabila melihat seseorang daripada kamu mimpi yang tak disukai, mimpi yang dibenci, maka janganlah cerita kepada seseorang pun. Ini Nabi pesan. Mimpi benda tak apa elok, jangan cerita ke orang. Bahkan diam sahaja. Bahkan berlindunglah apa takbir yang tiada baik. Minta berlindung daripada benda tak elok kita tengok dalam mimpi. Kerana jika diceritakan dia, kemudian ditakbirkan orang, nescaya berlaku seperti mana takbir orang itu. Psikologi. Kita mimpi benda macam ni, pergi cerita kat satu orang. Dia ni kaki layak buruk. Dia bukan kaki betul ya. Ui, dia kata, jangan. Mimpi macam ni bahaya. Dia kata, berapa orang dah mimpi macam ni tak lama lepas tu. Dia pergi habang kat kita lagu tu. Dia kaki merapu, kaki melawak. Kita jenis satu kaki 12 inci. Kita jenis tu. Tuan-tuan, kadang dia tak belaga. Satu orang ni, dia cakap 10 merapu. Kita ni, kira betul semua. Orang merapu pun kita kata betul. Percaya dua orang ni sampai pecah peluh. Percaya ni. Jadi kalau orang jenis betul ni, orang panggil sekaki 12 inci. Dia tak lebih. Satu hun pun tak lebih. Dia sekaki 12 inci. Dia kata, aku tak tahu. Benda ni salah. Aku tak boleh tolong. Dia tak ada budi bicara. Orang macam ni, dia pergi jumpa Hakim apa. Dia kata, semalam aku mimpi, ya Allah. Dia kata, apa hal lah. Dia kata, mimpi duk naik motor elok-elok atas jalan ni. Tak pasal-pasal. Steamroll main mana tu. Dia gelek aku. Oh, dia kata, hang baik-baik. Dia kata, hang tahu tak semalam kami pergi mengaji Masjid Sultanah. Dia doa abang, mimpi kalau dekat-dekat nak dajjal nak keluar ni memang betul semua. Ini dengar dah jadi satu macam. Nampak tuan-tuan? Kawan ni merapu, kawan ni percaya penuh. Melingkup. Maka Nabi kata apa? Tok Saduk cerita. Mimpi-mimpi karut ni semua, dia kata Tok Saduk cerita ke siapa-siapa. Pasal bila cerita sekali lagi, dia nak jadi rosak kepada orang yang diberikan tafsiran kepada dia. Dan dia kata dah hendaklah berdiri maka mengambil ayat semayang. Bila mimpi benda-benda yang macam tu, bangkit daripada tidur, pergi ambil ayat semayang dan semayang. Maka demikian itulah perbuatan yang aula.
Tu saya duk kalut nak cerita ke orang. Bangkit, pergi pancung, ambil ayat semayang, Allahu Akbar, tahajud 2 rakaat. Tidur balik lepas itu. Itu yang Nabi suruh buat. Dan boleh juga bangun serta ludah ke sebelah kiri. Dia kata, kalau bini tak tidur oleh kiri. Kan, mimpi benar macam ni, bangkit-bangkit lepas apa, pergi hati-hati bini ni. Dia kata, apa? Kadang dia baca hadis, dia pergi buat terus. Tengok dulu siapa duduk balik kiri tu. Dia kata, bangun ludah. Macam kita baca hadis tentang apa, tahnik. Hadis tentang tahnik budak. Dalam hadis cerita, kata Nabi, ni bila dibawa amai Abdullah bin Zubair dekat dia, nak suruh tahnik. Nabi minta kurma. Bila mai kurma, Nabi ambil buah dalam mulut Nabi. Nabi kunyah. Nabi cekah mulut budak, Nabi ludah dalam mulut tu. Kalau tu imam kaki ke darah kau daun. Tak ke budak tu yang tiji penagih dadah ke apa isu. Dia kata aku ikut sunnah. Yang ludah dalam mulut tu sunnah Nabi. Yang pergi balas kuat daun, Nabi tak makan kuat daun. Dia pergi ikut setengah-setengah. Kan, dia kata, baca hadis, dia kata Nabi ambil kurma, kunyah, Nabi cekah mulut budak, Nabi ludah. Nabi tak isap kuat daun. Hang dengar kuat daun dengan daun ketum dengan apa semua hang sapu. Hang Nabi duk tahnik budak nak buat macam tu, tak boleh lah. Sama dengan bila mimpi benda tak elok ni, dia kata ludah balik kiri. Tengok lu siapa duduk balik kiri. Nampak? Dia tak boleh kita tambah. Dia kata, dan boleh juga bangun serta meludah ke sebelah kiri. Kita tambah tu, kalau bini tak duduk balik kiri. Kita tambah gitu. Dan mengucap doa sebagaimana yang disuruh oleh Nabi SAW. Doa dia nanti beritahu kemudian. Qala Abu Hurairah, dia kata. Dan kata Abu Hurairah, yu'jibunil qaid wa akrahul ghul. Al-qaid sabatun fid din. Ini pun kita dah baca dah dulu. Maksud dia apa? Kata Abu Hurairah, perkenan akan daku kalau sekiranya mimpi kena sengkela kaki. Kalau dalam mimpi itu, mimpi orang main ikat kaki. Abu Hurairah kata itu bagus. Pasal menunjuk kata, kaki kita tetap atas jalan agama. Tapi ulama tafsir lagi. Dia kata, tengok juga keadaan orang yang bermimpi. Kalau kawan yang mimpi kaki kena ikat tu, dia ada dalam penjara kajam. Itu tak boleh. Maknanya, dia kekal di penjara kajam. dia ada huraian dia tentang benda ni. Dan dia kata bencikan mimpi akan kena belenggu. Abu Hurairah kata kalau mimpi tangan duk kena ikat di tengkuk, itu tak bagus. Itu mimpi yang membawa petanda tidak baik. Dia kata begitu. Baik, sambung hadis tu, dia kata qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ru'yal mu'min juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Ini pun kita dah baca dulu. Kata Abu Hurairah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula mimpi orang yang beriman itu 1 juzuk daripada 46 juzuk kenabian, nubuwah, dia kata. Baik, kemudian mimpi memakai gelang tangan. Dia kata, ini saya baca hadis dia saja tuan-tuan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'aitu fil manam ka'anna fi yadayya siwaraini min zahab. Hadis, tuan-tuan tengok matan hadis di atas saja. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata aku melihat di dalam tidur aku seolah-olahnya di dua-dua tangan aku ni ada 2 gelang yang dibuat daripada emas. Nabi mimpi. Dalam mimpi Nabi, tangan Nabi kiri kanan ada gelang emas. Nabi tak suka. Pasal apa tak suka? Pasal emas bukan pakaian orang lelaki. Macam kita hari ni. Kita mimpi kata kita duduk dalam satu night club, duduk ke darah arak. Oh, leceh. Itu leceh. Pasal apa? Pasal itu tempat yang kita tak patut pergi dan itu bukan minuman orang yang Islam dan beriman. Nabi mimpi, tangan dua-dua belah ada gelang emas. Fahammani sya'nuhuma fa'uhiya ilayya aninfukhuma fanafakhtuhuma fatara. Nabi jadi tak seronok, dia kata, apabila mimpi tangan kiri kanan ada gelang emas. Tiba-tiba diwahyukan kepada Nabi SAW supaya membuih gelang emas ada di dua-dua tangan tu. Bila Nabi mimpi tangan dia ada gelang emas, dia jadi tak seronok. Dalam pada tak seronok tu diwahyukan kepada dia, suruh membuih gelang emas yang ada di kiri kanan tangan ni. Wahyu mai dekat Nabi macam tu. Maka Nabi pun kata, fanafakhtuhuma, aku pun muih dua-dua belah tangan yang ada gelang emas ni. Fattara, gelang emas tu dua-dua terbang tinggal Nabi. Itu ceritanya.
Okey, fa awwaltuhuma kazibaini yakhrujani min ba'di yuqalu li ahadihima Musailamatu sahibul Yamamah wal Ansi sahibus Sana'a. Nabi kata aku mentakwilkan mimpi aku, tiba-tiba tangan ada dua gelang mah itu dengan kemunculan dua penipu. Nabi kata kemunculan kazibaini, dua pembohong, yakhrujani min ba'di, yang depa ni akan mai selepas daripada aku, yuqalu li ahadihima Musailamah sahibul Yamamah, seorang Musailamah al-Kazzab orang panggil. Dia ni Nabi duk ada lagi, dia pergi mengaku kata dia pun Nabi juga. Nampak? Dia ni Nabi duk ada lagi, dia mengaku dia pun Nabi juga. Di mana? Di satu tempat yang bernama Yamamah. Lagi seorang lagi, wal Ansi sahibus Sana'a. Satu orang lagi, Ansi, dia ni orang Sana'a dekat Yaman, pun mengaku jadi Nabi juga. Nampak tuan-tuan? Memang orang syok jadi Nabi, macam mana hari ni orang syok jadi ustaz. Nampak tak? Dulu zaman Nabi ada, syok nak jadi Nabi. Pasal apa? Pasal mereka tengok Nabi dimuliakan. Mereka teringin nak mendapat kemuliaan itu. Zaman hari ni, syok nak jadi ustaz. Pasal syok tengok ustaz dimuliakan. Pakat nak jadi ustaz. Kadang-kadang, ya Allahu Akbar, kita dengar-dengar apa benda ni. Sudah kata kau, tak boleh. Kadang-kadang, dia main takut. Dengan baca ayat Quran tak betul. Dengar hadis apa, dia pergi terangkuk mana. Hari ni kita senang-senang boleh buka YouTube tengok. Berapa banyak doa ada dalam Malaysia, saya cakap luar. Dalam Malaysia ni, berapa banyak doa ada. Kadang-kadang kita buka-buka tengok, Masya Allah. Beraninya pakai title dan pergi bercakap macam dia tu satu orang yang alim tentang agama. Orang dengar-dengar, Masya Allah. Jadi macam tu. Tadi ada satu sahabat kita, Ustaz, apa tadi, minta saya iklankan. Ada satu program nak buat. Apa kata dia? Nak buat di dalam belah Aluk Stang ni. Akan dirasmikan oleh Al-Fadhil yang berbahagia, Datuk Profesor Madya Dr. Abdul Aziz Hanafi. Satu program tentang fik semasa. Dia ada fik politik, dia ada fik akidah, dia ada fik dakwah, dia ada apa, dia buat macam tu. Saya tengok tadi sahabat kita hantar WhatsApp dekat saya tadi, itu program yang baik. Kalau siapa-siapa yang ada kelapangan masa boleh attend. Sebab saya tengok speakers yang nak membentangkan topik masing-masing itu adalah orang yang ahli di dalam bidang-bidang itu. Orang-orang yang ahli. Salah seorang tu Ustaz Hasrizal nama dia. Ustaz Hasrizal. Dia, saya ingat dia buat fake dakwah ke apakah dia punya topik yang dia bagi kat dia. Dia, tuan-tuan boleh masuk dalam internet, type saifulislam.com kot. Dia punya blog dia. saifulislam.com. Ustaz Hasrizal ni dia belajar di Jordan dulu. Batullah ni saya ingat dia buat PhD ke apakah. Dia satu orang yang writing bagus. Boleh baca tulisan dia. Dia pernah tulis satu artikel hari tu ni tentang kebimbangan dia dengan fenomena kemunculan agamawan selebriti. Dia tulis macam tu. Saya baca dia punya writing dia. Dia punya write up dia, saya baca. Dia melahirkan kebimbangan dengan kemunculan agamawan, maksudnya orang agama yang selebriti. Yang selebriti. Jadi dia, tonton baca tulisan Ustaz Hasrizal ni. Satu write up yang bagus untuk nak meluahkan kebimbangan. Takut tuan-tuan. Pasal apa? Masyarakat bila duduk di bangku ni bercakap mikrofon banyak macam ni, masyarakat terus kata itu ustaz, itu ulama, apa yang dia kata betul. Itu yang takutnya. Pasal kalau tak betul. Yang tu yang takut dia. Kalau tak betul. Kemudian pula bila dah jadi selebriti agamawan ni pula, lagu nak panggil, lagu dia ada rate dia macam kedai gunting rambut. Itu main macam tu pula. Nak panggil apa? Kuliah bulanan. Kuliah bulanan 1,000. Nak panggil apa? Forum. Ceramah sekali saja. Ceramah sekali saja 2,000. Takutlah kita. Bila jadi macam ni kita takutlah. Takut dia tersasar daripada erti kata dakwah yang sebenar. Takut. Dia duk main macam tu.
Dah rungutan dah duk bunyi daripada pihak masjid-masjid yang duk panggil ni, dah duk bunyi dah. Dia kata, ustaz ni kami tak puas hati lah, apa ni? Adakah baru telefon tanya, tu abang apa nak panggil apa? Forum ke, ceramah ke, kuliah ke? Kalau forum ini rate dia, kalau ceramah ni rate dia, kalau Masya Allah. Jadi dakwah tu pergi ke mana? Dakwah tu pergi ke mana? Kita menyampaikan dakwah. Orang berasa nak bagi kat kita ikhlas hati, tidak tolak. Itu tidak salah. Tetapi menentukan berapa itu tak cantik. Tak cantik. Dia menghilangkan kemanisan dakwah tu. Hilang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini benda-benda yang dulu tak ada. Sekarang sudah ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi hadis-hadis Hadis Umay ni, dia bagi tahu dekat kita kebimbangan ini. Semakin ramai orang teringin nak menjadi selebriti agamawan. Teringin. Pasal apa? Pasal benda-benda yang ada ni menyebabkan mereka jadi tak boleh tahan dengan apa yang ditawarkan. Baik, kita tengok hadis yang berikutnya. Laju tuan-tuan. Ani bin Abbasin radhiyallahu anhu qala kana Abu Hurairah yuhaddithu anna rajulan jaa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni ra'aitu al-laila dhullah yantifu minha as-samnu wal 'asal wa ra'aitu an-nas yasquna bi aydihim fal mustakthir wal mustaqil. Itu hadis daripada Ibni Abbas. Dia kata Abu Hurairah radhiyallahu anhu cerita, satu laki-laki mai jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, semalam saya mimpi daripada zullah, daripada awan menitik turun as-samnu wal 'asal. Menitik turun daripada gumpalan awan ini minyak sapi, as-samnu wal 'asal dan madu. Dia ni mimpi. Dia tidur mimpi awan mai, tahu turun daripada awan bukan turun hujan, turun minyak sapi dengan turun madu. Itu yang dia mimpi. Kemudian pula dia kata wa ra'aitun nas yastaquna bi aidihim. Aku tengok pula manusia yang duk kat bawah ni pakai duk tahan tangan nak sambut. Duk tadah nak ambil minyak sapi, duk tadah nak ambil honey, madu. Dia kata fal mustakthir wal mustaqil. Hak duk tadah ni dia kata ada yang dapat banyak, ada dapat sikit. Itu satu. Wa ra'aitu sababan wasilan minas sama'i ila al-ardi wa araka ya Rasulullah akhadta bih fa'alauta summa akhadha bihi rajul ba'dak fa'ala summa akhadha bihi rajulun ba'dah fa'ala summa akhadha bihi rajulun faquti'a bih summa wusila lahu fa'ala bih. Dia kata lepas itu pula saya mimpi apa? Saya mimpi daripada langit juntai turun mai satu tali. Ni dia ni mimpi. Tengok turun satu tali mai daripada langit. Turun mai lagu tu. Tengok dia kata dalam mimpi tu aku nampak tuan. Dia kata dekat Nabi, tuan pi pegang tali tu, tiba-tiba tali bawa Nabi naik terbang pi. Dia kata dia mimpi macam tu. Duk samai satu tali. Satu orang laki-laki pula pegang tali itu, lepas tu tali itu bawa dia naik pi tinggi. Mai laki-laki yang kedua pula, tali mai dia pegang tali itu bawa naik pi tinggi. Mai yang ketiga, tali itu mai laki-laki ni ketiga pegang tali putih. Lepas pada tu dia kata ada orang pergi sambung balik tali tu. Lepas sambung, laki hak ketiga pula naik bagi tinggi. Dia kacau tuan-tuan. Kalau orang main tanya kita lagu tu, kita ada kata ni hampir tengok belon panas ke apa, dia terbang nak. Kita nanti tak tahu. Nabi SAW, satu orang main habang dekat dia, macam ni punya mimpi. Satu tadi apa dia, awan menitik turun apa dia, minyak sapi dengan madu. Lepas tu pula dia kata daripada langit turun tali, Nabi pegang, Nabi naik pergi tinggi. Lepas tu satu, dua tali turun, dua orang pegang naik. Yang ketiga tali putih sambung naik balik. Dia kata itu yang dia mimpi. Dia kata, apa cerita ni? Bila dia tanya Nabi apa cerita, tonton tengok hadis tu, dia kata faqala Abu Bakr, ay Rasulullah bi abi anta wa ummi, wallahi la tada'anni a'buruha. Tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar ni, dia mendahului Nabi. Tak pernah Abu Bakar buat macam ni. Satu kali ni Abu Bakar buat lagu ni. Dia kata apa? Dia kata,
wahai Rasulullah, demi mak dengan ayah saya, boleh tak bagi saya yang takbirkan maksud mimpi ni? Tak pernah Nabi Sayyidina Abu Bakar buat macam tu. Selalu Sayyidina Abu Bakar ni dia kira bagi Nabi cakap. Tapi kali ni Abu Bakar minta dekat Nabi, boleh tak saya pergi terang apa maksud dia? Faqala, muka surat sebelah, faqala amma zulla fa zullatul Islam. Abu Bakar kata, tadi ni yang kata awan tadi ni, itu maksudnya Islam. Dia kata, wa amma ma yantifu minas saman wal asal fa huwa al-Quran. Hak menitik turun yang kata minyak sapi dengan madu, itu adalah Quran. Dia kata, awan tu Islam, Quran turun mai. Abu Bakar kata macam tu. Linuhu wa halawatuh. Dia kata Quran itu lembut dan manis rasanya. Wa ammal mustakthir wal mustaqil fahuwa al mustakthir minal Quran wal mustaqil minhu. Abu Bakar kata yang tadi bila dah turun minyak dengan madu, ada orang pergi duduk tadah, ada dapat banyak, ada dapat sikit. Abu Bakar kata itu maksudnya apa? Orang ramai dalam nak mengambil Quran ini, ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit. Macam kita lah. Tuan-tuan, daripada kita start kuliah tadi lebih kurang pukul 8, ni dah mai 9.41. Okey? Ada yang tak tahu apa-apa dah. Pening aku tadi, apa dia cerita? Pening. Ada. Yang tu mustaqil sikit okay. Dia kata yang aku ingat satu, dia kata langit turun main madu apa, yang tu dia ingat sikit. Ada daripada kalangan ni, daripada pukul 8 tadi sampai 9.42 ni, dia dapat semua. Dia rekod semua. Rekod di mana? Rekod di hak rakam ni. Dia dapat semua lah. Dia balik lagi, dia pasang dengar balik. Kan? Dengar hak dia dengar saja ni dapat sikit. Dia macam tu. Macam itulah orang. Dia kata, dengan Quran yang main ni, ada orang yang Quran tu betul-betul memberi manfaat kepada dia. Ada orang yang Quran tu tak ada banyak manfaat kepada dia. Itu tafsiran siapa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia kata. Kemudian pula dia kata apa? Mai pula wa ammas sabab. Adapun tali hak terjuntai turun daripada langit tadi ni. Wal wasilu minas sama, al wasilu minas samai ila al ardi fa huwa al haqq allazi anta alai. Tali itu adalah kebenaran yang Nabi duk pegang, kebenaran tu tak mau lepas. Dia kata, fa akhazta bihi fa yu'lika Allah. Abu Bakar kata, engkau wahai Muhammad, engkau pegang kebenaran itu. Kau pegang tali itu, maknanya engkau pegang kebenaran. Maka orang yang pegang kebenaran, Allah naik tinggi dia. Abu Bakar kata macam tu. Summa ya'khudhu bihi ar-rajul akhar fa ya'lu bihi. Orang yang kedua pergi pegang, dia pegang kebenaran, Allah angkat dia naik juga. Orang ketiga pegang kebenaran, Allah angkat dia naik juga. Tapi orang yang berikutnya pegang-pegang tu putih. Maknanya apa? Orang tu ada masalah dengan dia. Abu Bakar kata lagu tu. Ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuhaddithuni asabtu aw akhtatu. Abu Bakar kata, ya Rasulullah, betul tak betul hak saya urai tadi? Betul tak betul? Dia tanya Nabi balik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, asabta ba'dan wa akhtata ba'dan. Nabi kata ada betul, ada tak betul. Pula dah Nabi kata ada betul. Nabi kata kat Sayyidina Abu Bakar, hak hang terang tadi tu ada betul, tapi hak tak betul pun ada. Nabi kata ada betul. Dan hadis tu kira dia tinggal macam tanda tanya lagu tu. Sambung dia kata, qala aqsamtu bi abi anta wa ummi la tukhbiranni man ladzi akhtatu. Abu Bakar bila dah Nabi kata ada betul ada tak betul, Abu Bakar kata, aku bersumpah dengan nama mak, nama bapa aku, tolong cerita dekat aku hak tak betul hak mana. Sayyidina Abu Bakar kata, aku bersumpah dengan nama mak dengan ayah aku, kalau tak betul habaq mai tak betul tang mana. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuqsim. Nabi kata benda kecil macam ni janganlah duk sumpah-sumpah. Nabi kata kat dia. Nabi jawab dah hak betul mana, hak betul tak betul tang mana? Nabi tak jawab. Dan berakhir hadis di situ. Tak ada jawapan. Tak ada jawapan. Bila tak ada jawapan, ulama-ulama muhaddisin, ulama hadis buat tafsiran.
Buat tafsiran di muka surat 38 tu, itu semuka tu tafsiran dia. Secara ringkas saya abang apa? Sebahagian ulama kata, Nabi kata dekat Abu Bakar ada betul, ada tak betul. Pasal apa? Pasal Abu Bakar tak betul pada awal. Itu sebahagian pendapat ulama. Tak betul daripada awal. Tak betul tang mana? Pasal dia potong Nabi. Patut Nabi yang jawab, bukan dia jawab. Dia tak betul tang tu. Itu pendapat ulama. Satu. Yang kedua kata apa? Abu Bakar takbirkan minyak sapi dengan madu. Dengan apa? Al-Quran. Dia kata tak betul. Pasal benda tu dua. Satu minyak sapi, satu madu. Macam mana boleh tafsir Quran saja? Dia kata sepatutnya dia kena tafsirkan Quran dan hadis Nabi. Itu satu pendapat ulama hadis kata macam tu. Yang ketiga kata apa? Tentang awan, tentang apa semua ni macam-macam. Sebahagian ulama kata awan itu adalah Nabi, minyak sapi itu adalah Quran, madu itu adalah hadis. Berbagai-bagai tafsiran dibuat oleh ulama semua. Tuan-tuan tengok hadis yang terakhir. Terakhir maksudnya sebelum pukul 10 boleh habis. Terakhir, an Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala kana an-nabi sallallahu alaihi wasallam idza shalla bina subh aqbala 'ala an-nas biwajhihi wa qala hal ra'a ahadun minkum lailatar ru'ya. Ini hadis last. Dia kata apa? Daripada Samurah bin Jundub, Nabi SAW menjadi kebiasaan Nabi. Apabila selesai sembahyang subuh, Nabi beralih kepada makmum, Nabi tanya, siapa ada mimpi apa semalam? Baik, daripada hadis itu, ulama hadis ambil kesimpulan. Bila waktu kalau kita nak minta orang-orang yang alim mentakbir mimpi kita, bila? Selepas subuh, sebelum naik matahari. Itu time dia. Pasal apa? Pasal Nabi tidak pernah minta orang mai jumpa dia untuk takbir mimpi selain daripada waktu selepas subuh. Ulama hurai, pasal apa? Itu masa yang paling sesuai untuk minta takbir mimpi. Pasal apa? Pasal masa tu kawan yang mimpi fresh, baru bangkit tidur, dia duk ingat lagi apa yang dia mimpi. Kalau tunggu maghrib lagi nak tanya, dia tambah hal lain lah dalam mimpi tu. Nampak? Jadi daripada hadis yang kata Samurah bin Jundub kata Nabi SAW apabila dia selesai sembahyang aqbala 'alan nas biwajhih, dia menghadap orang yang ada di belakang dia ni, menghadap bertepatan macam tu. Dia kata hal ra'a ahadun minkum lailatar ru'ya. Siapa yang ada mimpi, habang mai aku nak urai maksud mimpi aku. Mimpi hampa Allah ni. Maknanya itulah masa yang paling sesuai untuk mengambil takbir mimpi. Baik, tuan-tuan tengok muka penghabis sekali tu. Mimpi tu ditakbir oleh siapa? Kata Qastallani di dalam Irsyadus Sari. Sayogia orang yang mentakbir mimpi itu orang yang beragama, lagi orang yang wara', lagi orang yang berilmu, lagi dia adalah orang yang penyimpan rahsia. Orang hak kita nak pergi tanya, biar orang-orang yang macam ni, orang yang terpuji, beragama, wara' dan dia simpan rahsia. Dia tak buka rahsia kita kat orang lain. Dan dengar habis-habis pertanyaan orang yang bertanya sebelum takbir mimpi. Orang main nak tanya, dengar lagi habis tu. Kau tu duk cerita kita, duk cerita. Kau tu duk cerita kita, duk cerita. Tak selesai. Dengar bagi habis, sampai dia kata habis, baru kita bercakap. Itu yang kedua. Dan beri jawab sekadar soalan. Takat mana dia tanya, takat tu jawab. Jangan duk pergi melilau jauh-jauh. Dia kata. Baik pun bagi orang yang mulia ataupun bagi orang yang kutu-kutu. Jangan bezakan. Jangan discriminate. Orang nak mai tanya kita, kalau nampak dia ni mai satu macam BMW turun mai, kita pun mai duduk bancu hayang apa semua sembang elok. Dia ni mai dengan gerek, tungkat-tungkat pun terbalik lebih. Lagu mai nak tanya kita kata saya tak senang ni, saya ada janji dengan orang lain, Assalamualaikum, kita belah. Jangan macam tu. Tuan-tuan, kadang-kadang benda ni tak payah buat apa tuan-tuan. Alim ulama pun ada orang ini. Ada sahabat-sahabat, anak-anak muda ni kadang-kadang main mengadu. Kita pun, dia tahu ustaz, saya duk ikut usrah. Saya ni berasa kecil hati. Ustaz kata je pasal apa? Tidak ni nama pun usrah. Orang yang terlibat dalam tu pun semua janggut elok-elok. Bercakap pun mula dengan umul kitab, habis dengan tasbih kafarah dan suratul as. Oleh kerana saya ni office boy aja, depa ni
Tak tahulah saya. Dia betul. Maknanya dalam usrah pun wujud diskriminasi. Wujud. Hak ahli usrah lain ni doktor pakar bedah ada seorang. Dia ni doktor pakar ENT. Dia ni doktor pakar ortopedik. Dia ni seorang office boy. Jadi office boy ni terasa dia tu tak sepatut berlaku benda macam ni. Tak sepatut berlaku. Orang yang macam tu rasa dia bawa diri. Kadang-kadang dia kata saya saja tak pi usrah. Tak ada siapa telefon tanya ustaz, dia kata. Tak ada tanya, semalam pasal apa tak main usrah? Tak tanya. Mungkin dia suka kot saya tak ada lah usrah tu. Dia duduk main macam tu. Tuan-tuan, kalau dalam usrah orang yang bergerak secara haraki boleh berlaku benda-benda macam ni, apatah lagi dalam kalangan masyarakat biasa. Nampak tuan-tuan? Baik, so dia kata di sini, orang yang nak mentakbir mimpi, jangan duk tengok benda-benda macam ni semua. Dia kata, dan janganlah takbir pada waktu terbit matahari dan waktu sudah mau masuk matahari. Tak mau. Dia kata, takbir waktu awal pagi. Dan tiada pula ditakbir pada waktu gelincir matahari. Dan juga tiada ditakbir pada waktu malam. Dan setengah daripada adab orang yang mimpi itu, bahawa ada dia orang yang benar cakapnya. Kita pergi cari orang ni memang orang yang memang kita percaya. Dia seorang yang amanah, bercakap benar. Dan tidurnya atas lambung kanan. Kalau kita pergi teropong dia tidur lagu mana? Kan? Biar orang ni orang yang beramal dengan sunnah. Itu maksudnya. Dan dibacakan waktu tidur akan suratul Syams. Kalau boleh orang yang jenis macam tu. Jenis nak tidur ni, mulut ni tekumat kami. Baca macam-macam. Dia nak tidur ni, kadang surah Al-Mulk satu round habis. Saat lagi baca pula surah Sajdah satu round habis. Lepas tu saat lagi dia ambil pula ni 3 qul. Baca sampai habis. Lepas tu barulah dia sapu muka sampai ujung kaki, baru dia lena. Kalau orang macam ni, tiap-tiap malam itu amalan dia cantik. Kalau kita nak pergi tanya apa-apa dekat dia. Dia kata. Dan dia membaca surah Syams, surah Al-Lail, surah At-Tin, surah Al-Ikhlas, Al-Mu'awwizatain, 2 qul, qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas. Itu amalan dia. Dan dia doa sebelum tidur dia, Allahumma inni a'udzubika min si'il ahlam wa astajiru bika min tala'ibi syaitan fil yaqazah wal manam. Allahumma inni as'aluka ru'ya salihah sadiqah nafi'ah hafizah ghaira munsiyah. Allahumma arini fi manami ma uhib. Dia baca doa-doa macam tu. Maknanya dia orang yang bagus-bagus. Dan setengah daripada adabnya, jangan dikhabarkan mimpi itu pada orang perempuan. Pula dah, dia kata. Orang perempuan ni tak boleh duk cerita apa kat mereka. Takut, dia tak tahu simpan rahsia. Ni, jangan dia duk cerita kat orang perempuan. Dia kata, kalau dia tanya kita apa, abang awak ni sejak daripada pagi tadi bangkit tidur nampak lain ni, kata. Lain ke? Aku tak rasa lain pun. Sudah abang apa? Pergi cari orang yang kita percaya abang. Abang kat dia, tak ada berapa minit habis anak-anak mau dia telefon abang habis. Dia kata, yang mimpi apa atau pagi tadi ni mak susah hati, dia rumah dia kata. Dia raplah. Dan janganlah kamu cerita mimpi kamu kepada seteru. Dan jangan cerita kepada orang jahil. Dia kata, wallahu a'lam. Dia habis ni, bukan habis malam ni saja. Dia habis sekali dengan tajuk besar dia sekali. Lepas ni dia ramai tajuk lain, Abwabu Asy-Syahadat. Bab tentang saksi pula. Baik. Jadi kitab ni tu cuba tuan-tuan tengok last sekali. Dia kata inilah akhir abwabur ru'ya dan mengiringinya abwabus syahadah. Telah selesai menulis pada malam Arba'. Malam Arba' tu maksudnya malam Rabu. Dia kata selesai tulis ni pada malam Rabu 21 hari bulan Ramadan tahun 1359. Kau kira Ustaz? Lah ni 1435. 1435, 1359, 76 tahun. Ni kita baca ni siap ditulis 76 tahun dulu. Tuan-tuan baca rasa macam relevan tak dengan lah ni? Relevan. Itulah Islam tuan-tuan, agama yang sentiasa relevan sampai hari kiamat. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul As. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.